to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten to Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجد راجككو بدل رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah, Allah. Kan? Iwas. Korang apa pergi undi pukul berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah? Saya formal pula Okay, sorry. Apa khabar semua? Semoga semua sihat walafiat. Dan apa khabar Ustazah Syarifah dan Ustazah Baitina? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Hari ni kita bertiga je. Itulah orang tanya juga. Lagi seorang mana? Itulah. Kan? Hari ni kita nampak Paling penting, orang paling VIP tu, paling penting tu. Okey. Ustaz Farhan dia dah cakap dia minta maaf lah. Pertama sekali dia minta maaf kerana tak dapat join bersama kita hari ni sebab dia ada urusan yang dia perlu laksanakan. Tapi kita doakanlah agar Allah SWT memudahkan dia punya urusan tu, insya-Allah.
Tapi tetap orang kata the show must still go on. So itulah kita tetap kena go on lah kan. Dia macam serius lah. Macam serius pula. Betul. Dia tak serius sangat, dia masih boleh. Dia masih okey. Last week kenapa kita tak ada buat siaran live dekat FB? Mesti orang kata kenapa tak ada, pasal kita beri laluan untuk general reaction, semua orang akan mengikuti perkembangan inilah. Saya rasa benda ni masih hangat diperkatakan. Ada pihak pembangkang, ada pihak yang tak pembangkang. So bila kita pilih, so itulah natijah yang kita dapat. Apa-apa pun keputusannya saya rasa kita mesti redha lah kan. Redha, betul. So kita mana-mana parti kita pilih pun, kalau parti tu tak naik ke apa ke, kita just yelah terima je lah. Dalam masa 5 tahun. Dalam masa 5 tahun kita sabar. Redha. Macam dah tahu je vote siapa ni. Tak ada. Bukan Undi anda adalah rahsia. Manalah tahun depan ke 5 tahun akan datang ke, tengok Sultan Kamarul pula yang masuk. Manalah tahu. Kita vote. Sokong. Top fan. Okay. Macam Ustazah Baitina cakap, last week kita tak dapat laksanakan pasal kita bagi GE. Tapi bila kita cakap gitu kan, sebenarnya saya tanya kat Ustazah, okay tak kita buat once a week? Twice a month terus semua senyum. Dia macam senyum, dia macam happy, macam excited kan, pasal tak dapat rest dengan family, so alhamdulillah lah ada hikmah dia. Dan topik hari ni kan, macam kita first ingatkan nak bagi para penonton untuk bagi kita topik-topik yang kita mungkin boleh bahaskan atau boleh bicarakan, tetapi sebab mungkin kurang dia punya sambutan, kita tetap choose lah topik ni sebab kita nampak macam masih apa kan orang kata macam masih hangat diperkatakan, masih fresh lagi. Masih fresh lagi. Fresh from the oven lah orang kata. Lagi satu saya rasa penonton kita di luar sana pun semuanya tak kisah dengan apa topik, ataupun mungkin saya rasa mereka redha lah apa topik yang kita nak perbualkan. Saya rasa mereka akan ikuti. Jadi memandangkan yang macam saya cakap juga lah tadi lah, saya rasa topik pasal kepimpinan ni memang sangat ideal kalau kita ketengahkan ataupun kalau kita perbahaskan atau kita share lah orang kata tu Betul. Jadi topik hari ni apa sebenarnya? Tapi hari ni ialah modal kepimpinan. So kita akan kupas insya-Allah, mungkin bukan dari sudut diri kita jadi pemimpin, tetapi dengan keluarga, dengan siapa-siapa je lah yang kita boleh relate benda ni. So kepimpinan tu tajuk dia sangat besar dan mungkin kita dapat kupasnya dengan cara baik insya-Allah. InsyaAllah. Pasal bila cakap pasal pemimpin, selalunya the first thing you need to, apa yang saya observe lah you nak kena ada plan lah. Okay, kalau apa-apa pun, kalau kita sebagai ibu pun nak kena ada plan. Besok nak masak apa, nak apa. So kalau kita tengok cara GE ni, saya rasa pre-plan yang dilakukan sangat baik, iaitu beforehand diorang dah kasihkan kertas warna putih di mana kat situ ada information kat mana kita boleh buat mengundi, pukul berapa, timing je tak clash. Dan lagi time COVID ni, pasal you know lah macam kita ada certain restriction yang kita nak kena ikutkan. Tapi ada tempat memang mengambil masa yang sangat panjang untuk beratur, tapi tempat saya macam manageable lah, masih boleh kontrol lah. Tapi ada certain tempat tu kan dia punya tempat lama untuk mereka mengundi. So mungkin dari situ mungkin mereka boleh perbaiki lah. Lagi banyak sebenarnya kalau ikutkan dari segi planning, banyak sebenarnya yang diorang dah lakukan macam dari sudut kempen. Itu rasa pemimpin perlu ada that sikap lah untuk buat pre-plan before you want to do something. Bukan senang sebenarnya nak buat pre-plan. Betul. Nak kena prepare barang-barang, material semua nak kena prepare. Betul kan Raza? Betul. Actually kalau kita tengok orang cakap kan, you plan A, plan B, plan C. Orang yang nak plan tu, yang nak crack head, nak squeeze the brain juice tu bukan senang sebenarnya. Go through a lot of things and dia lihat dari pelbagai aspek. Kalau hujan macam mana? Yes, exactly. Dan saya rasa daripada GE tu saya lihat like macam pemimpin kita ni memang dah melakukan yang terbaik lah. Walaupun tak perfect mana, ya kita ni manusia biasa, mana ada perfect kan. Walaupun tak perfect mana, but can see their effort and they are really doing it well.
Okay, sebelum tadi Ustazah Fatina ada cakap time dia punya apa nama dia GE tu Betul. sendiri kan Betul. on that day. Tapi lepas tu Ustazah Syafah cakap sebelumnya plan dan sebagainya. Okay, so bila kita cakap sebelumnya plan kan, macam kadang-kadang kita terfikir adakah sebelumnya plan ni works tak? Macam adakah benda ni setakat nak tunjuk-tunjuk ke, ataupun adakah benda ni macam diorang bila plan, diorang nak execute ni, diorang berfikir dengan lebih baik ke, atau just macam cakap, oh kita cakap aje lah, mesti orang-orang ni percaya dan sebagainya kan. And the second thing, sebelum nak jawab tadi saya nampak, macam mana kita letak dekat macam mana kita letak dekat diri kita sendirilah as a start. Dipersilakan. Untuk saya kan, yang macam pre-plan tu kan, kita kadang-kadang kita minit tau, tapi bukan sekadar untuk tunjuk-tunjuk. Kadang-kadang effort tu orang akan nampak, faham tak? Walaupun kita punya mungkin pre-plan kita ataupun perancangan kita tu tidak yang apa yang kita plan tu akan menjadi, tetapi at least ada dia punya backup plan untuk kita buat agar by the end of the day apa-apa yang kita ingat benda tu nak kena jalan dengan secara sempurna lah. Bagaimana kita buat by the end of the day, dia punya GE tu nak kena lakukan. Hujan ke apa ke nak kena lakukan. So untuk saya sendirilah kan, perlu untuk ada preparation. Okay, apa-apa pun kita buat lah. Macam in fact dia tak boleh macam sekadar capat kerja je. Dia tak boleh macam gitu. Pasal kalau kita nak deal dengan orang lagi, kita punya masyarakat ada different needs. Okay, mungkin ada yang warga emas yang perlukan lebih attention. So kita kena fikir faktor-faktor itu. Itu sebenarnya memakan masa sebenarnya dan memakan tenaga. Tapi kita sebagai orang yang ketiga ni jangan hanya sedap mengata je lah. Pasal dia punya preparation, dia punya planning tu is quite tedious. Itu pandangan saya lah. Kalau saya rasa macam mana? Saya sebelum saya beri pandangan saya kan, saya cuma nak nak beritahu, nak highlight sikit. Kita ada kita punya dekat, kalau kita dekat kita punya astagfirullahalazim, dekat Facebook comments kat situ, kita memang ada pengikut yang sentiasa bersama dengan kita. Puan Lela. Hai Puan Lela. Okay. Lagi satu. Dia kata rindu suara kita. Siapa lagi? Lagi satu. Lagi satu, betul. Pak Maan. Pak Maan. Terima kasih Pak Maan. Terima kasih Pak Maan kerana sentiasa mengikuti program-program kita. Puan Lela juga. Kita pun memang 2 minggu kita tak ada, kita lat-lat lah kan. Okey, berbalik kepada soalan Ustaz Kamarul tadi, saya rasa kalau macam mana kita nak tahu bahawa kita punya planning ataupun kepimpinan kita ni berjaya ataupun in the right track lah. Maksudnya tu apabila kita memimpin, bila kita tahu di belakang, kita ada followers. Kalau kita memimpin, tak ada orang yang di belakang, maknanya something wrong with kita punya strategi. Maknanya strategi kita tak work dengan orang-orang yang di belakang kita. That is why mereka rasa reluctant ataupun rasa tak comfortable untuk ikut cara kita. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, bila kita ingin memimpin, kita kena pastikan untuk whatever yang kita buat itu, kita kena pastikan dia sesuai untuk pengikut kita juga. Orang kata tu bukan shot sendirilah. Sebab kalau kita shot sendiri tu memang tak ke mana, kita takkan ada followers dan itu bukan pemimpin namanya. Tapi kalau in order untuk dapatkan follower, bermakna kita nak kena banyak mendengar, bukan? Yes, jadi betul. Orang kalau kita tengok balik pada ciptaan Allah kan, bila Allah jadikan manusia ni, kita punya anggota tubuh badan ni, dia jadikan 2 telinga, dia tak jadikan 2 mulut. Betul tak? Jadi automatically dengan adanya 2 telinga ni, maksudnya kita harus mendengar lebih daripada kita bercakap lebih. Sebab kalau kita bercakap lebih, takut tersalah cakap, nanti lain pula jadinya, betul tak? Jadi kalau kita mendengar lebih, kita akan lebih memahami dan kita akan lebih melihat alam semesta atau peka dengan keadaan sekeliling. Ustaz Kamarul sendiri macam mana? Kalau saya ingat selalu kalau bos selalu ada ingatkan kita lah kan. Dia selalu ingatkan kita, please plan 1 year ahead. Dia kadang-kadang cakap dia selalu plan 3 year ahead and all. Macam benda-benda perkara ni selalu kita kadang-kadang ada yang ambil indah lah tentang perkara ni. Macam dalam kehidupan jugalah. Macam banyak nasihat-nasihat tentang, kalau kita tengok tentang kepimpinan dan sebagainya, dia selalu orang cakap, please plan ahead. Kenapa kena plan ahead? Because macam saya cakap, kalau kita betul-betul tak plan kan, macam maksudnya kita tak ada arah tujuan lah. Macam
kita tak akan sampai that goal. Kita tak tahu kita boleh sampai ke tak. Kita macam orang kata take a risk lah. Take a risk, cuba-cuba je lah. Tak payah nak plan lah. Kalau jadi, kalau tak jadi. So, itu adalah benda yang bahaya lah. Benda yang bahaya dari segi diri kita sendiri. Dia tunjuk macam mana kepimpinan kita sendiri. Dia tunjuk macam mana kita jadi sebagai seorang manusia ni lah. Macam mana kita develop diri kita. So, bila kita cakap tentang pemimpin, saya rasa bila kita cakap lah macam pre-plan ni is very important. Daripada first kali kita, even sebelum kita, kalau kita nak cakap tentang keluarga pasal kahwin ke apa, kita kena plan juga dan sebagainya. Macam kita juga dalam diri kita. So bila kita cakap diri kita plan dulu daripada apa yang kita nak sampai dekat at the end. Tapi at the end of the day, kalau kita tengok sebenarnya, apa yang kita nak sampai kat ujung tu adalah untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu at the end of the day. And kita nak sampai goal dia iaitu jannah dia lah. So apa yang kita buat ni kena selari atau selaras dengan apa yang diberikan, dan kita punya daily life pun nak kena ikut. So selalu kita tengok kalau istiqamah ni tu membentuk peribadi musliman. So dia macam always remind kita untuk tetap bagikan kita ingatkan kita bahawa at the end of the day itulah goal kita untuk membentuk peribadi muslim kita. Itu sedikit sebanyaklah yang apa yang mungkin saya boleh kongsikan. Saya agree dengan Ustaz Kamarul, sebab kan bila saya mengajar pelajar-pelajar secondary, one of the topic yang kita selalu highlight dengan budak-budak, everything that happen in this world actually there's nothing by orang kata by luck lah. Okay, dia sentiasa by plan. Okay, so maknanya whatever kita dah buat tu kita mesti kena plan betul-betul. Kalau kita just leave it like that dan kita expect dia untuk jadi boom, itu memang taklah. Sama juga macam exam ataupun sama juga kalau kita nak buat projek, nak buat kenduri, kedara ke apa, everything mesti plan dari sudut pemakanan, nak hidangkan apa, rumah bila nak kemas, nak pakai baju apa, semua everything kita nak kena pre-plan. So saya rasa saya agree sangat dengan apa yang Ustaz Kamarul dengan Ustaz Batina katakan lah. Kira kalau tak pre-plan dia macam judi tau, macam orang kan gamble lah. Macam gamble lah. Betul, kan? Betul. Sekatilah, kalau jadilah, kalau tak jadi. Macam gamble kan diri kita 50% luck lah. So itu ada sedikit sebanyak lah macam apa yang saya nampak lah tentang benda tu. Apa, macam ada soalan ke? Ada apa-apa soalan ke? Tazah? Tak, dan betul. Saya rasa macam kalau tak ada plan, kalau apa-apa berlaku atau chaos yang berlaku, kita akan menjadi lebih gabrah, lebih panik pasal kita belum ada rasa macam kita tak prepare with that thing. Tapi kalau kita buat at least a proper planning, kalau dia cock up ke ataupun dia tak ikut apa yang kita rancangkan, so kurang-kurangnya ada backup plan untuk memperbaiki diri kita agar benda tu akan go smoothly lah. Okay, tapi bila cakap pasal ini dan saya pun rasa perlu untuk pemimpin itu mendengar macam Ustazah Sharifah cakap tadi. That's why kalau dekat parlimen ada sistem, ada parlimen lah untuk kita mereka debatekan apa juga masalah yang kita hadapi. Tapi dari segi leader pun saya rasa semua orang agree that feedback itu untuk kepada leader tu amat penting. Jadi kita boleh reflect apa yang salah, apa yang kurang, sebab at the same time kita boleh buat dia lebih baik. Tapi saya rasa untuk nak dapatkan feedback tu nak kena ada report, that kind of thing, you know, macam dia bukan okay, I feedback, I tak suka you, that kind of thing, tak kan. Dia nak kena kasih feedback, nak kena sentiasa lah kena big report. Saya rasa itu pemimpin yang betul-betul peka dengan keadaan dia punya follower atau dia punya anak buah. Betul tak? Saya rasa benda ni bukan senang nak kita lakukan. Betul. Saya rasa selain dari pre-plan, actually kita pun kena ada sikap hikmah warahmah jugalah. Maksudnya bukan saja kalau kita nak cakap pasal pemimpin yang berada di atas ataupun macam contohnya yang berjawatan tinggi, itu memang saya rasa memang perlu ada, sebab apa, di bawahnya ada ramai pekerja-pekerja yang dia perlu jaga. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang depan mata lah, kita sebagai ibu di rumah ataupun kita sebagai isteri di rumah, kita ibarat pemimpin juga kepada anak kita. Jadi kalau kita tak ada sikap hikmah warahmah tu, kalau anak kita buat salah, kita akan terus marah dia, sedangkan kita tak mendengar. Tapi actually walaupun dia salah sekalipun, cara kita menegur, cara kita mengajar dia pun kena ada cara jugalah, walaupun dia budak sebenarnya. Itu yang saya rasa jugalah, pasal sifat hikmah rahmah ni perlu kita terapkan dalam diri. Jadi di mana saja kalau kita berada, at least kita dapat amalkan benda tu, orang pun akan
orang kata secara tak sengaja you gain the respect and you gain the trust from people. Ya. Macam bila saya cakap tadi untuk dengar dan sebagainya, I agree banyak sense lah tu benda. I remember one story macam bila ada anak kan, memang is satu benda yang baru. Bila kita benda baru tu kita tak tahu apa-apa lah. So saya tak terbiasa dengan benda tu dan saya ingat kali tu saya nak marah anak saya. Kan baru bulan je kot, nak marah kan kita geraman. Alamak nangis. Saya cakap, janganlah buat gitu. Mana boleh buat gitu, macam kita, diorang tak faham pun, tapi kita just gitu kan. Jangan buat gitu macam gitu. Tapi at one point lepas tu, then isteri saya tegur saya lah. Dia cakap, mana boleh marah macam gitu? Nak kena tukar dia punya cara marah tu. Macam, kenapa? Apa pasal buat gitu? Then at that point baru saya terfikir that macam kadang-kadang kita kalau tak dengar atau tak ambil feedback, then maksudnya kita ni macam orang yang apa kata, kita macam sombong lah. Kita macam sombong, kita nak dengar feedback, kita ini. Padahal sebenarnya kita boleh belajar banyak daripada orang-orang yang lain yang mana mereka mungkin ada dia punya quality lebih dari kita walaupun kita ke atas. Itu pemimpin yang saya rasa saya respect lah. Kalau seseorang yang selalu mendengar, yang selalu macam tahu problem dia punya anak buah dia kat bawah-bawah dan sebagainya. Jangan cakap kat bawah lah. Kita macam treat them macam Ustazah Betina cakap pasal rapport kan. Build the trust between them. Kita nak kena jaga dia orang baik-baik kan. Kalau kita setakat macam buat ni, buat tu, tak habis lah kira. Macam gitu sampai bila-bila pun tak akan tahu problem benda tu lah. Kan betul tak? Betul. Sebab ada leader macam gitu. Kita tak boleh nafikan. Ada leader macam gitu. Dia macam buat tu lah. Buat tu. Orang-orang kata tu you need to get your hand dirty. Jadi kalau you tahu what is going on and you tahu apa kerja tu sebenarnya, somehow you akan turun padang. Even Rasulullah sendiri waktu perang Khandaq, dia sendiri bersama sahabat-sahabat untuk gali lubang ataupun trench yang sekeliling kota Madinah. Maksudnya dia sama-sama. Faham tak? Dia tak ada menyuruh macam okay because I am Rasul, you all pergi buat. No, dia sama-sama juga. So saya rasa sebagai leader, saya rasa sebagai ketua, kita perlulah, sama juga dengan sebagai kalau kita dekat rumah. Kita nak anak kita solat. Kita tak boleh suruh, dah solat ke belum? Pergi solat sekarang? Why not kita sama-sama, okay jom kita solat sama-sama? Something like that. Jadi perkara ni kita lakukan sama-sama. And we need to acknowledge as well like, kalau feedback tu, orang kasih feedback ke apa, it's not a failure. Itu bukan satu kegagalan. It's just a feedback untuk kita perbaiki diri dan menuju ke arah yang lebih baik. Okay. Macam Ustazah Syafran cakap tadi, betul. Saya agree. Tapi kalau kadang-kadang ketua ni dia sebagai role model tau, macam ibu bapa. So kalau apa-apa yang keburukan mereka nampak terhadap role model tu, sikit sebanyak diorang akan ikut juga as diorang punya influence. So di sini baru kita lihat macam even Rasulullah, macam Ustazah Syafran cakap tadi, Rasulullah bila bukan pada Khandaq je, macam even nak buat masjid pun Rasulullah together with them. That's why diorang ada rasa semangat together, rasa ukhuwah untuk buat sama-sama. Jadi that's why untuk jadi pemimpin ini bukan saja role model lah. Mungkin nak kena like, though you have that title, tapi you still must remain humble lah, together with dia punya jemaah. Jadi faham tak, rasa kesatuan, rasa macam togetherness kat situ. Jadi untuk benda ni pun banyak. Jadi bukan senang nak jadi nak dapat title ketua. Banyak benda yang kita kena lakukan. Dia bukan sekadar untuk faham tak macam I want to gain this popularity, I want to gain this leadership. No, it's actually ialah peribadi. Kalau peribadi kita betul and baik, orang akan ikut. Tapi kalau peribadi kita kurang, that's why belakang kita tak ada follower yang akan mengikut kita. So tugas ni sangat berat. Betul kan? Okay, kita dah masuk topik ni. Jadi ada sikit soalan nak tanya about, jadi apakah ciri-ciri yang Ustazah rasa penting untuk ada dekat seorang pemimpin yang paling penting? Kalau I mean like semua orang ada different opinion lah. Maybe boleh sharekan one or two dia punya ciri-ciri dia lah agar kita pun mungkin dapat manfaat daripada dia. Kalau saya rasa yang paling penting satu tugas tu kita pikul bersama.
dia bukan macam aku leader dan I make sure you do it. Everything I want it top. No, we must do together. Dia beza tau kalau kita nak define leader dengan boss. So by the end of the day, the best is the good leader that able to emulate us lah. So by the end of the day, saya rasa paling penting is bekerjasama itu penting. Dia bukan sekadar menyuruh je macam you by the end of the day I want your report. No, dia must be together and dia faham what is going on. Dia macam jadi everything on the loop lah by the end of the day. Itu saya rasa itu paling penting. Tapi tak tahu lah, different orang ada different opinion kan. Ustaz Sharfah, Ustaz Kamarul? Kalau saya sendiri, saya rasa kalau as a leader tu perlu ada sikap kebertanggungjawaban dan juga bersifat humble. Kalau kita bertanggungjawab maknanya we take ownership. Apa-apa tugas yang diberikan, kita akan buat ataupun kita akan cari maksud ataupun cari jalan untuk menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan. Dan yang paling penting juga sifat humble, rendah diri. Kalau kita sebagai leader, kita ketika status ataupun rank, kita don't care about apa orang punya feedback sekalipun. Susah jugalah untuk orang nak dengar cakap kita dan sebagainya. Kita pun susah untuk terima feedback. Kita rasa diri kita ni lah yang paling terbaik kat dunia ni. Yang paling terpandai lah kat dunia ni. Kalau kita ada sikap macam itu memang susah. Kita tak membangun. Jadi perlu ada sikap rendah diri supaya kita dapat menerima teguran, menerima pandangan orang lain. Kadang-kadang the people on the ground yang buat tu mereka ada banyak pengalaman dan mereka tahu apakah kekurangan yang ada yang boleh kita perbaiki. Jadi for us untuk dekati mereka adalah sangat perlu. Sebab kadang-kadang ada leader dengan contohnya pekerja pembersih, diorang tak nak bergaul, diorang tak nak berbual. Jadi macam mana nak upgrade? Tapi kalau dapat bergaul bersama, ambil tahu, berbual, kalau you bergaul dengan segitu pun pangkat tu tak kurang. Isi badan pun tak luar. Jadi tak ada benda yang nak di-lostkan. Sebab tu bila saya cakap tadi pasal yang dia bergaul dengan orang macam cleaner ke apa, even dekat masjid pun Noja. Kalau kita tengok sebenarnya the front line orang yang paling penting is Noja. Yes, pada pendapat saya itu yang paling penting. Kita imagine kalau tempat tu kotor. Kalau tempat tu kotor, tempat tu tak dicuci dengan apa-apa kita buat. Adakah kita akan buat benda tu ataupun kita akan tinggalkan benda tu? Saya rasa ada kebanyakan dia 90% akan lari daripada tempat tu. Kalau tempat tu sangat kotor. Imagine kita pergi toilet terus nampak benda-benda yang kita tak nak nampak kan. So these things kalau seorang leader dia tak buat betul-betul atau seorang leader tak kenal orang-orang di bawah dia dan sebagainya, dia akan affect leadership itu. Dan bila dia affect leadership tu, orang pun dah tak akan percaya. Dia tak akan dengar cakap dengan dia, cakap, oh kau tak pentingkan aku, buat apa aku nak pentingkan kau dan sebagainya kan. Even those yang kita cakap orang yang kerja yang sebagai cleaner ke apa sebenarnya dia orang di mata Allah lagi mulia daripada kita kan, daripada kita sebenarnya. Kenapa? Sebab pahala diorang lebih melaksanakan bila angkat sampah dan sebagainya. So sebab tu kita kalau nampak orang-orang gitu, janganlah kita menghina mereka. Janganlah sebagai pemimpin kita cakap, oh gaji aku lagi besar daripada kau, gaji kau kecil aja gaji kau itu. Kadang-kadang gaji lagi kecil itu lebih mulia, lagi baik daripada gaji yang besar. Kenapa? Sebab orang kadang-kadang gaji yang besar pun kalau tak buat kerja dia pun akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Betul. Nampaknya kita macam ada satu soalan lah Ustaz. Tak apa, soalan kita nak kena nanti dulu sekejap lagi. Soalan kita nanti kejap lagi lah Sekejap lagi. Saya dengan saya punya part pula kan, saya nak kongsi sedikit yang soalan tu untuk saya yang penting adalah untuk berlaku adil. Untuk berlaku adil. Kenapa berlaku adil? Adil dari segi apa? Kalau seseorang itu dia ada banyak macam ada seorang pemimpin, dia kalau tak adil, dia akan suruh dia punya orang-orang bawah buat apa-apa je. Buat apa-apa dengan macam tak bagi sikap rahmah lah. Macam Ustaz Zadai cakap kan, tak ada rahmah dan sebagainya. Dia macam cakap, buat tu. Yang penting aku nak nampak dia punya result, yang penting aku nak nampak yang benda ni berjaya sukses dan sebagainya. Sebab keadilan itu sangat penting. Lagi-lagi kalau kita nak cakap dalam keluarga ke, dalam kerja ke, dalam diri sendiri, semua penting. Kalau kita tak adil dalam diri kita atau kita tak adil dalam pekerjaan kita ataupun seorang pemimpin tak adil kat orang-orang lain, dia akan menjatuhkan diri dia. Dan sedih sekali sebab dalam satu hadis Rasulullah cakap 7 golongan kan yang dapat naungan Allah SWT, di antaranya imam adil kan. Imam kat situ dia ada banyak definisi lah. Ada kata ketua rumah, ada kata governor, ada orang banyaklah dia mendefinisi. So seorang kalau kita betul-betul leader yang adil, insya-Allah kita akan dapat naungan Allah SWT di akhirat nanti. Itulah yang kita nak akan. So itu pada pendapat saya lah for that matter. Okay.
So ada apa Saya nak soalan? cakap sikit. Saya cakap sikit. Tapi boleh. by the end of the day kan, apa-apa pun tugasan, it's reflect dekat dia punya leadership macam mana seseorang tu. Kalau grup tu atau apa department ke grup ke apa-apa tidak do the best, means something wrong. Maybe ada miscommunication ke apa. Because apa yang saya faham, apa-apa yang berlaku kalau jatuhnya sesebuah department ke sesebuah tempat ke apa-apalah, dia bermula dengan leader yang kurang bertanggungjawab lah. Okay, kalau apa-apa pun jadi, kalau contohlah kita alive, kalau apa-apa pun jadi Zah Syafa yang kena tanggungjawab, macam gitu. So perlu kat sini lah tugasan ini dia sebenarnya dipikul ramai, tetapi yang the voice to talk about this is only the leader lah. Yang kerja yang belakang tabir sebenarnya ramai, so the follower is ramai, tapi by the end of the day leader is the crucial one lah, how to delegate the work to make it very efficient. Okay, dia doesn't matter lah dia dekat rumah ke, dekat kerja ke, mana-mana pun. By the end of the day tugasan yang diberikan untuk kita pun, kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun, ini kita punya tanggungjawab bagaimana untuk kita laksanakan. Dia bergantung kat diri kita. Kalau benda-benda basic kita tak boleh buat, so macam mana kita nak menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu saya rasa macam bukan saja ketua, malahan untuk diri sendiri, macam a reflection untuk diri saya jugalah. Betul? Tadi Saya daripada saya nak tanya. Tapi kita kalau kita sebagai ketua pun kita tak perfect manalah kan. Tapi cuma kadang-kadang kita pun kadang-kadang ada masa kita down juga. Ada masa kalau kita orang feedback yang mungkin bahasanya agak kurang baik ke apa, somehow dia akan menjejaskan emosi kita juga. Kalau Ustaz Kamarul sendiri, kalau dalam situasi macam gitulah mendapat feedback yang boleh menjejaskan emosi dan sebagainya. Apa yang biasanya Ustaz buat untuk tangani ataupun tackle Saya pernah cakap dengan, saya baru tadi discuss dengan Wan pasal benda ni, soalnya bila baru cerita. Okey, bila macam biasa taklah, saya macam kongsi-kongsi dengan Wan jugalah bab ni. Macam saya cakap, saya sendiri bukan orang yang kuat. Orang yang kuat dari segi apa dari emotional tau. Saya kalau kena marah kadang-kadang boleh nangis lah. Tapi nangis tu bukan pasal kita normal. Tapi bukan pasal kita sedih tau. Bukan pasal kita sedih. Pasal kita rasa kita tak laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya cakap dengan awak, kalau saya macam kadang-kadang bukan kena marah, macam kena bolehlah kena marah lah kan. Kena marah dan sebagainya. Saya boleh sampai kadang-kadang macam nangis, bukan pasal tu, tapi pasal memang betul-betul macam rasa dah cukup ke apa aku buat ni? Macam aku buat ni kurang ke? Macam apa yang ni nak diperbetulkan dan sebagainya. Dia akan turunkan kita punya semangat dan sebagainya. Tapi at the same time, lepas tu kan, lepas dah okey dah ini, nanti saya akan pergi balik. Okey lah, tak apalah, kita try kita best balik. So kita kena backupkan diri kita, kita kena naikkan diri kita balik tau. Sebab kadang-kadang kita pun kena faham yang maybe orang nampak kita macam kita dia punya level macam gitu, tapi kita bagi kadang-kadang level kita low sikit. Mungkin pasal affect emotion kita lah, macam kita ada benda terjadi dan sebagainya. So bila kita dah sampai that peringkat, bila kita tak boleh macam tak emotional dah turun, so kita tak jaga diri kita. Dan yang teruk lagi, kalau orang tu memang tak jaga, lepas tu cakap dah saya dah give up. Itu yang sikap yang mungkin ada certain orang adalah. Tapi macam saya cakap lah, untuk saya memang kadang-kadang rasa macam macam mana nak improvekan. Itulah di belakang fikiran atau benda saya lah selalu. Itu sikit sebanyak. Kalau Ustazah macam mana pula? Ustazah Bagina macam mana? Ustazah dulu lah. Kalau saya memanglah kalau bapa ibu lelaki perempuan kan kadang-kadang kan emosinya agak kurang stable lah kadang-kadang. Jadi kalau kena macam gitu, saya rasa macam Ustaz Kamal cakap lah, rasa macam apa lagi yang kekurangan yang ada ni, apa lagi yang tak terbaiknya yang kita dah buat, dah berikan sebagainya. Dan saya paling gerun sekiranya keputusan yang saya buat ataupun apa juga yang langkah yang saya ambil akan menyusahkan orang sekeliling saya. Itu yang saya rasa agak-agak terkesan lah sekiranya kalau perkara itu terjadi. Jadi kadang-kadang membuatkan rasa ni macam kadang-kadang feel down jugalah. Jadi apa yang boleh saya buat ialah kadang-kadang saya ambil masa yang
agak lama juga untuk reflect diri. Apa kesilapan yang saya buat. Lepas tu macam how best I can improve perkara ataupun keputusan yang saya buat tu yang sememangnya kalau boleh minimize untuk efek orang-orang sekeliling lah. Itu yang biasanya lah, self reflection lah. Kalau untuk saya pula like kita dah giving the best tapi dapat pula yang kita dah kasih the best tapi dapat the negative impact. Macam orang kasih macam orang kata still tak bagus. Like saya rasa memang down sangat lah ketika tu kalau dah kasih the best but yet still people complain and people say kata benda ni belum lagi bagus. So kadang-kadang kita tak tahu macam mana bagus yang patut saya kena kejar, kena climb that day, macam gitulah. Tapi kalau tapi by the end of the day tugasan ini kena dilakukan, kalau tak nanti dia akan tak ke mana. So pasal kita punya responsibility bukan sahaja dekat kita di family members tapi dekat masyarakat juga. So kena tebalkan hati dengan perasaan ni untuk buatkan juga. Pasal by the end of the day memang orang tak faham, cuma kita just try our best untuk fahamkan mereka je lah. Bagi saya tu lah. Tu pun mencabar juga, macam Ustaz juga. Kalau saya bukan nangis je, meroyan pun ada. Okay. Okay. Sebelum kita masuk tu, so macam apakah ciri-ciri yang Ustazah rasa yang maybe some leaders, diorang dianggap leaders tapi diorang ada satu sifat yang mungkin tidak baik yang akan impact kepada orang lain. Maybe kalau Ustazah Syaifah sebaiknya ada tak ciri-ciri macam some leaders yang maybe rasa boleh akan menjatuhkan that organisation, jatuhkan orang-orang dan sebagainya lah. Saya ada. Nombor satu ialah the one that dekat atas je yang macam helicopter view je. Saya rasa cannot like that. Tiba-tiba Singlish lah pula. cannot like that. You know, you nak kena together with us, memahami apa-apa kesukaran yang dihadapi as orang bawah. Pasal kadang-kadang kita nampak as general tapi kita tak nampak kesukaran yang mereka hadapi. So itu saya rasa it's very difficult lah. So you need to understand them first, then you can put your comments, whatever you want to comment lah. Rasa being when you dekat atas je then you tak nampak apa yang kat bawah, it's susah. Dan ataupun you rasa benda you buat betul dan orang belakang tak nak follow you pun, itu pun ada satu actually challenging juga lah, satu masalah untuk saya. Kalau bagi saya pula kan, sikap yang suka ambil mudah dan juga lepas tangan. Saya rasa ini yang agak kritikal bagi kalau tak kisahlah organisasi ke ataupun keluarga ataupun diri sendiri sikap ambil mudah. Tak kisahlah kalau ada, kalau tak ada tak apalah. Kalau untuk diri sendiri dia membahayakan mungkin awak sahaja atau paling teruk akan keluarga your loved ones Tapi kalau dengan satu sikap apa tadi saya cakap ambil mudah dengan apa tadi saya cakap Allahu Akbar. Apa tadi? Apa tadi? Ambil mudah dengan lepas tangan. Ya Allah, tengok. Lepas tangan lepas tangan. Maknanya nak jadilah. Macam don't care pun. Tak ada planning, tak ada apa. Saya rasa sikap macam tu kalau kena pada organisasi yang besar, dia akan memudaratkan semua pihak. Lagi-lagi kalau dia ada involved in money matters. Tapi kalau dia involve macam dengan inter-department pun, dia akan menjadi satu bebanan tau untuk bekerjasama. Betul. Baik-baik orang nak kerja bekerjasama, saya rasa orang pun boleh jadi fobia untuk nak bekerjasama. Macam itulah. Oh, pernah experience ke? Okay, tak. Okay. Okay, tak. Grow je. Okay, kalau saya pula. Cerita lah. Okay, boleh. Okay, kalau saya pula, yang first is saya rasa untuk saya authoritative kan nama dia. Authoritative. Macam dia macam more to power ni power dominance gitulah. Macam korang punya fikiran semua tak nak ambil kisahlah. Apa korang cakap pun pada tu dia punya idea memang tak bagus lah, idea paling bagus lah. So this kind of person is dia tak sebaik, bukan tak sebaik lah, means leadership dia is so teruk, dia teruk lah kira. Kalau dia buat macam gitu, it shows that dia tak fikir jauh ataupun dia tak percaya kepada orang-orang bawah dia. Itu impact apa yang dia boleh laksanakan lah. Yang kedua, selain dia macam authoritative ke apa, kan dah lupa, baru nak cakap tadi nombor 2 apa. Authoritative dengan simpan ilmu. Okay.
simpan ilmu dari segi apa macam ilmu ni dia macam keep to yourself lah. Bila ilmu kita keep to yourself, it means that kita tak percaya kepada orang-orang yang lain. Kadang-kadang ilmu ni memang kena share lah kan. Kalau kita simpan kat diri kita sampai bila-bila, sampai ke kiamat pun dia tak akan membawa manfaat kepada kita. Mungkin dekat dunia manfaat lah kan, macam aku boleh control this side. Tapi at the end of the day, apa yang dia dapat is untuk kepuasan diri dia, bukan kepuasan atau keredaan yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. So dua benda yang saya memang tak suka lah. Kalau the leadership skills, kalau ada orang dia jadi leader, ada that leadership dan guna skills macam gitu kan, memang susah lah kita nak work together with that person. Itu sedikit sebanyak lah kalau for saya. Memang macam Ustaz Kamarul cakap kan, kita jangan simpan ilmu tu. Macam ada pepatah katakan, the more we give, the more we get. Okay? Betul tak? Lagi banyak kita memberi, actually lagi banyak yang akan kita dapat. Okay? Dan percayalah bahawa kalau rezeki ilmu tu memang tak pernah salah alamat. Okay, kalau memang itu hak awak akan dapat juga. Okay, lagi-lagi kalau kita berkongsi, kan ada hadis mengatakan bila matinya anak Adam, maka amalan semua terputus kecuali 3 perkara. Antaranya ialah ilmu yang bermanfaat. Jadi the more you share, kalau orang tu mengamalkan, you dalam kubur pun pahala you tetap bersambung. Orang tu berpanjangan. So kita tak lose anything sebenarnya. So benda ni actually saya jawab antara satu soalan. Ada yang tanya macam mana nak atasi sebagai pemimpin jika anak buah kita lebih bijak dari ketuanya atau pemimpin. So kalau kita tengok soalan ni sebenarnya saya teringat tadi saya duduklah dengan bos saya lah kan. Lepas tu dia cakap dengan saya this word, kalau betul ke salah boleh betulkan sebab dia tengah watch kan, so kita boleh cakap lah. Okay. So antaranya apa yang dia ingatkan adalah kita kalau ada ilmu, kita share dengan orang-orang yang dekat kita. Kita jangan simpan kat diri kita. Kalau dia berjaya dari kita, atau dia lebih pandai, atau dia buat lagi baik daripada kita patut merasa bangga. Sebab kita ni leadership, kita tunjukkan leadership kita kat dia. Dan kita tunjukkan bahawa dia pun boleh berfikir lebih baik. Tapi kalau benda tu tidak baik, atau benda tu dia ambil dia punya skills tu, atau dia ambil macam pelajaran tu, tapi kadang-kadang kita punya pemikiran bila kita dah dapat that konsep tak sama dengan orang yang tak sama dengan kita punya leaders. Maksudnya klik kita, kalau kita kadang-kadang ada orang kita bagi dia ilmu, dia tak ambil sama benda. Mungkin ada perbezaan dan sebagainya. So kalau dia menjadi bijaksana, alhamdulillah lah, dia lebih baik dari kita happy with it. Tapi kalau dia tidak baik dan sebagainya, mungkin kita boleh guide. I think guidance is very important in leadership. Bila orang itu macam baru lagi ke apa, kita guide dulu, kita guide, dan lama-lama dia akan independent, dia boleh buat kerja dia sendiri dengan baik dan sebagainya. Mungkin lebih baik daripada kita. So bila kita dah ada orang-orang yang mungkin lagi bijak daripada kita, tapi janganlah bijak sangat kan. Maksudnya bijak sangat tu jangan pandai-pandai lah. Maksudnya ada orang pun pandai-pandai juga. Dia terlampau bijak sangat, dia pandai-pandai, daripada bijak terus jadi turun ke bawah lah, atau jatuh dan sebagainya. Itu sebenarnya. Mungkin Ustazah ada... saya macam Ustaz Kamarul cakap, actually memang betul tak? Sebab kita pun tak forever dalam tempat position tu, atau in short kita pun tak tahu sampai bila kita hidup dan sebagainya. Jadi kita perlu ada pelapis-pelapis yang boleh take over tempat kita. Jadi kalau kita dah train, kalau orang bawah kita Masya Allah terbaik, jadi yang Masya Allah lah, maksudnya why not? Bukan saja di tempat kerja lah, di tempat rumah. Kita pun kalau boleh nak ada keturunan yang boleh mewakili ataupun membawa segala kita punya, orang kata tu values yang baik. Contohnya macam anak pun kita pimpin dia dekat kerja, dekat rumah pun kita nak kena pimpin juga supaya dia dapat mewarisi sikap-sikap baik kita. Supaya dia dapat terajui keluarga dia yang akan datang. Dan untuk saya pula, kalau for example kalau orang bawah tu lebih pandai, dan tak salah untuk leader untuk sama-sama belajar, kita relearn a back. Faham tak? Kadang-kadang pasal ilmu ni sangat luas, dia tak semestinya itu je pandai. Mungkin ada benda-benda lain yang dia lebih pandai, kenapa kita take this opportunity untuk belajar lah. Lagipun dia by the end of the day dia akan very good to your punya upgrade, your punya skill also lah. So kadang-kadang pokoknya jangan malu lah untuk menerima ilmu baru. Kadang-kadang ada dia rasa reluctant kat situ, macam aku bos, aku kenapa nak kena belajar benda ni. Kadang-kadang perlu jadi kita ambil tahu dan kita sama-sama together dalam, jadi sama-sama pandai lah by the end of the day. Itu pun perlu juga saya rasa untuk tanam diri sendiri untuk ada semangat untuk belajar. Penting.
Saya rasa kan kalau berbalik daripada apa yang Ustazah Baitina cakap tu, saya rasa Ha. paling penting tu berbalik pada hati. Kalau hati kita bersih, niat kita baik, insyaAllah kita akan jadi seperti ketua yang macam gitu. Tapi kalau dalam hati ni sentiasa ada sikap dengki, tak nak tengok orang lain maju sikit aja kita nak jatuhkan. Saya rasa kalau ada sikap macam gitu memang tak ke mana lah orang kata. Okey. Para penonton dan pendengar, kalau ada soalan silalah tanya soalan di bawah. InsyaAllah sekejap lagi kita akan tanya-tanya tentang soalan. So, jadi pada akhirnya kita dah cakap pasal pemimpin, cara-cara pemimpin kat kerja dan sebagainya. Okey. Kalau dekat rumah pula, bagaimana kita nak tahu seorang pemimpin itu dia cemerlang atau dia macam melaksanakan kepemimpinan dengan baik ataupun tidak. Sebab tingkat rumah pun main peranan lah. Kalau the first thing kat rumah lah. So mungkin Ustazah Sharfah, Ustazah Baitina ada apa-apa pendapat tentang dalam leadership dekat rumah? Kalau biasalah kalau namanya guru kan nak kena ikut Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang paling penting ialah komunikasi dengan being transparent lah. Jadi like kita kalau satu keluarga tu dia nak pencapaian apa, dia kena bilang dengan ahli keluarganya untuk sama-sama dapat sama-sama ikut. Okay, contoh macam mungkin ada masalah kewangan, perlu untuk mereka bilang dengan ahli keluarga, jadi they know that this month like certain time you need to save lah. Okay, pasal ada hanya dia just keep to themselves, that's why rasa burden. So actually kalau as a keluarga, as a team, kita nak together, everything must be transparent. Apa-apa masalah diluahkan supaya kita faham situasi dan kita peka dengan masalah yang mendatang. Okay, kalau ada yang sakit, perlu dibilang, perlu diberitahu. Jadi kita tahu macam how dia punya level of stress kita boleh kasih. So penting untuk communication, make it open conversation, tak ada macam ada berlapis-lapis ataupun sampaikan macam A sampai kat B, B sampai kat C. So dia punya tu is very far, is lambat sampai. Open communication is much better. Dan be transparent, jangan sampai ada syak sangka macam mungkin kalau ada anak-anak, ada anak ramai, mungkin mak sayang A je, mak tak sayang B dengan C. So itu pun boleh membuat satu perbalahan. So make it open, like make it like very general. Memang susah untuk nak bagi kasih sayang ni, tapi I believe that semua orang boleh buat. Cuma nak kena be nak kena peka dengan kita punya behavior lah. Itu je. Kalau bagi saya pula, saya rasa sikap respect, saling hormat menghormati. Tak kisahlah kalau sekiranya orang kata tu si isteri lebih educated daripada suami ke ataupun vice versa ke. Yang penting kena ada sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain. Dan the values yang you nak terapkan, saya rasa sebelum kahwin lah, kalau misalnya penonton di luar sana ada yang belum kahwin ke apa, yang ingin berumah tangga ke apa, kena ada perancangan lah. Maksudnya apakah values yang nak diterapkan dalam rumah tersebut supaya anak-anak dapat ikut. Contohnya values ialah values orang kata tu macam solat jemaah, mesti ada solat jemaah bersama-sama ataupun makan bersama-sama, ada certain time nak ada family time. Lepas tu macam Ustazah Baitina cakap lah, mesti ada values of sikap transparent, jujur. Saya rasa kalau kita dah terapkan that values dalam rumah, saya rasa kalau kita keluar daripada rumah ke mana-mana saja kita pergi pun, kita akan bawa values tu bersama kita. Ustaz Kamarul sendiri macam mana? Kalau saya rasa Ustazah Baitina, Ustazah Sharfah dah cakap macam ni lah sebenarnya. So macam first is the values lah kan. Macam sebagai seorang ketua, lagi-lagi seorang suami lah. Pada saya first is suami. Suami kira bapak jugalah kan kalau ada anak. Tapi dengan bapak kena mainkan peranan yang paling penting dalam mendidik keluarga itu sendiri. Mendidik dari segi mendidik banyak perkara lah. Satu values, lagi satu dalam segi agama juga. Okay, these two mana ada certain orang tak nampak kepentingannya lah kan. Minta maaf, saya pernah nampak orang-orang yang mana dia pekik dekat anak dia, dekat keluar dan sebagainya, apa semua dan sebagainya, terlampau kasar lah, saya cakap kasar. And the way diorang pekik tu atau diorang marah tu is not appropriate dari segi apa. Tapi orang cakap different
people have different different pemahaman dalam bab mengajar anak dan sebagainya, but still the values that you ajar nak kena be orang kata specific and direct lah. Maksudnya jangan kita bila mengajar values tu jangan sampai kita melanggar apa yang telah Allah tetapkan lah. When you want to be strict to your isteri ke, to your kids, be strict in a gentle way. Orang kata be strict in a gentle way. Jangan be strict macam kasar, macam mungkin macam pukul ke, mungkin macam macam merepek kau, macam maki ke apa. Ni semua terjadi dalam kita punya ini. So sebab tu yang paling penting adalah suami. Suami penting kenapa? Pasal kalau dia tak mendidik isteri dia dan anak dia dengan sebaik-baiknya, mereka akan mengikut apa yang dilaksanakan. Lagi kalau suami isteri tidak jaga diri diorang dengan baik-baik, dan anak akan affect. Dan anak akan affect, dia akan jadi keturunan dia, dan sampai bila-bila that thing akan jadi macam like, apa orang kata keturunan ke bawah semua akan jadi gitu tau, tak akan berubah-ubah. So itu adalah satu kepimpinan yang seorang suami kena jaga diri dia dan juga dia kena mengajar kepada anaknya. Yang paling penting is Islamic education. Sepenting mana pun academic education, Islamic education at least kena ajar. Kena ada at least, okay? Lagi-lagi Alive punya ni tengah nak buka kan. Kalau siapa yang ni, saya selitkan sikit lah. Kalau siapa yang nak register ke apa, silakanlah nanti kalau dah buka nanti macam a bit lah. At least belajar the basic one for me lah. Sebab kadang-kadang dan terapkan daripada umur yang sangat muda bukan terus dah 18 tahun, 19 tahun, baru nak didik. Sebab at that time, diorang tak akan ada that interest lah. Diorang dah, it's my happy life dan sebagainya lah. Itu sih sebanyaklah from my part juga. Betul. Kalau sekiranya dalam rumah tangga tu contohlah bila daripada program ni tersentak diri, tersentak hati, mungkin dalam rumah tangga ada kekurangan contohnya daripada pemahaman Islamik, orang kata Islamic knowledge ke apa, pelajaran tentang Islam. Masih tak terlambat lagi selagi kita hidup kat dunia ni, walaupun umur kita dah 50 tahun, 60 tahun, baru kita tersedar, teruskan. Okay, tak ada such thing as, saya dah tua, saya dah tak boleh belajar, it's too late for me already. No, there's no such thing as like that. Okay, kerana pintu taubat Allah tu sentiasa terbuka luas. Okay, dan ilmu Allah tu pun luas juga. Okay, antara kita nak ataupun tidak, itu saja. Okay, there's nothing stopping us. Bila saya cakap gitu, saya teringat satu hamba Allah ni yang saya rapatlah satu jemaah yang saya pernah jumpa. Dia pernah cakap dengan saya, dulu sebenarnya dia seorang suami dan dia mempunyai anak-anak lah dan sebagainya. Okay, dia actually dulu macam orang yang dekat bawah blok macam Korea ni, dia macam ada qasidah lah, maulid lah, baca tahlil apa dan sebagainya. Tapi as time goes by, dia lupa tau. Dia lupa. Dia tak fokus sangat benda tu. Bila umur dia dalam 40, tapi dia selalu 40 tahun. 30 tahun ke 40 tahun dia volunteer kat masjid apa dan sebagainya kan. Lama-lama dia macam terfikir macam saya tak belajar macam agama, macam dia punya Iqra pun dia tak boleh baca lah. Macam tak boleh baca tau. Lepas tu dia fikir macam dia fikir, lepas tu macam dia jumpa saya lah, Ustaz, saya nak ada interest nak belajar Iqra. Terus saya tanya, kenapa ada that sudden interest tiba-tiba? Dia cakap, pasal saya rasa macam bila umur saya ni dah makin tua dah apa dan sebagainya kan, saya macam rasa macam tak lama lagi Allah nak tarik nyawa saya. Dia cakap macam gitu, tak lama lagi Allah nak tarik nyawa saya. And umur saya pun saya tak tahu sampai bila. So at that time saya cakap dengan abang tu lah, abang, kalau abang rasa itulah yang terbaik untuk abang untuk belajar, belajarlah pelan-pelan. Jangan risau. Dia cakap, Ustaz, kalau saya tak dapat baca Quran ke macam mana? Dia cakap, kalau tak dapat baca Quran ke apa, tetap abang dalam mood tengah belajar. Kalau dengan belajar, insya-Allah Allah akan permudahkan segala urusan lah. Alhamdulillah dalam 2 tahun belajar, 3 tahun itu, dia dah boleh baca Iqra, dah boleh baca Quran. Alhamdulillah dia baca boleh sikit sebanyak lah. Walaupun ada benang rekat, tapi dia boleh baca. So kita jangan ikut macam diri kita ni macam, dah tua pun tak payahlah pernah dekat sampai. Worst case to worst, kalau dia seorang pemimpin tapi dia cakap, tak apa, aku dah tak nak fikir pasal ni benda. Aku tak nak fikir pasal benda ni. Yang penting aku hidup bahagia sampai ni, tak ada apa-apa kan, ada harta, tak ada apa sebenarnya. Itu the worst, I think that's the worst case scenario lah. Wa yazbillah min zalik. Seorang pemimpin, lagi-lagi seorang suami, janganlah kita buat macam itu. Dan kepada seorang isteri, kalaulah suami kita tak melaksanakan perbuatan itu, kita nasihatkan, kita jomlah ajak ke apa dan sebagainya. InsyaAllah. Okay?
Betul, kita pun hidup kat dunia pun kita ada mission juga kan. Kita nak berjaya dunia dan akhirat. Jadi kalau boleh biar kedua-duanya seimbang. Jangan kerana kita rasa kita masih muda lagi, kita nak kejar keduniaan. You never know my friend. Kita tak tahu lagi. Ada sekarang ni je ramai yang meninggal waktu usia muda. Jadi kita tak boleh terlalu bongkak mengatakan nantilah tunggu mungkin usia dah senja sikit baru kita nak mencari belajar agama. Kalau boleh hidup ni biasa seimbang. Jadi bila-bila masa nyawa kita ditarik, at least kita dah ada lah orang kata tu, luggage kita tu dah siap. So itu sebenarnya kepimpinan juga tau, kepimpinan diri sendiri. Macam mana kita nak pimpin diri sendiri daripada sekarang sampai itu. Sebab tu lah planning is very important lah. Okay, so maybe kita boleh go to the question. Ada question ke yang kita dapat? Ada apa question? Sekejap okay. Apa yang first one kita dah cover belum Dispat? Apa kita perlu buat untuk pastikan planning kita boleh berjaya? Saya rasa ini antara yang tadi jawapan-jawapan yang kita katakan, like we really need to, apa tu nama orang kata, kita kena cari ambil tahu kalau sekiranya kita ada kita dah tahu kita nak buat planning. Contohnya lah majlis kahwin kita nak kena ambil tahu dari setiap aspek, dekat mana kita nak buat, berapa harganya, siapa yang kita nak jemput, pakaian apa, kamera apa, semua everything kita nak kena ambil tahu. Kita tak boleh ada sikap buat sambil lewa ataupun ambil mudah. Kerana di mana kalau kita ada sikap tersebut, maka whatever planning yang kita ada tu, the chances of success dia akan rendah lah. Maksudnya dia akan lebih kepada kegagalan. Ustaz, kita ada lagi satu lah Ustaz. Sahabat Tina, bagilah Sahabat Tina. Sorry. Sahabat Tina ada apa? Tak. Saya sedang mendengar dan saya sambil itu tengah baru nak baca soalan-soalan daripada jemaah lah. Teruskan. Okey. Saya macam teringat satu kata-kata. Dia cakap plan your work and work your plan. Apa maksud dia? Plan your work and work your plan. Maksudnya kira bila kita plan kita ni work, kita dah ada idea, baru kita work kita punya plan. Kalau kita tak letak benda tu, maksudnya research lah. Research on what kita nak buat lah. Kalau kita tak research atau kita tak tahu, macam kalau saya bagi tadi pasal kahwin, saya bagi pasal nak buat satu projek ke apa, plan macam mana tahun lepas, apa jadi, what is the hiccup, apa isu-isu yang kita kena cover, apa dan sebagainya, dan kita plan that, plan benda tu. Dan kita nak kena minta pendapat orang juga. Jangan kita tak minta pendapat pula. Kita minta pendapat, apa jadi macam ni, rasa ada tak ini. So bila kita cari pendapat atau kita dapat pendapat orang lain, then dia akan tambahkan ilmu kita, at the same time baru kita akan have proper planning. Dan bila proper planning tu barulah execute the plan ke apa semua, kan proposal letter ke proposal paper ke apa-apa. Then at the end of the day baru execute the plan, then execute, then insyaAllah lepas tu kita usaha tawakan, insyaAllah kita akan sampai kepada goal kita. Itulah banyak saya rasa apa yang perlu dalam untuk kita berjaya lah. Dengan lagi satu, of course teamwork lah. Tak ada teamwork, kalau kita buat satu orang buat, lagi dua tengah relax ke apa kan, tak akan jadi lah. Kalau satu orang tengok daripada atas dia macam apa ni, Allah, tak salah. Macam dia tengok atas dia yang bawah apa nama dia buat kerja pun tak jadi jugalah. So sebab tu kalau kita tengok dekat Facebook ni itu, a boss is orang yang suruh, kalau kita tengok dekat gambar-gambar kan, yang orang apa ni, macam Firaun tarik benda tu kan. So a boss is a person yang mana dia menyuruh tapi a leader help daripada depan ke belakang. So macam mana Rasulullah SAW laksanakan jugalah. Okay. So ada apa lagi soalan? Ada lagi tak? Saya rasa sekejap Saya rasa ada lagi satu lah. Ada lagi satu, betul. Ada lagi dua Ya, saya rasa yang second last tu kita dah jaga yang macam mana nak atasi sebagai pemimpin jika anak buah kita lebih bijak ni, kita cover tadi. Yang itu second. Ada lagi satu. Lagi satu Ada dua lagi. Ada beza tak antara Islamic leadership dan yang selainnya? Siapa dah jawab? Ada tak? Ada tak beza? Mungkin dari segi protokol kot, untuk saya lah mungkin ada macam kalau dari segi Islam dia ada garis pandu yang kita harus laksanakan. Tapi kalau yang Western maybe they more, ada banyak jugalah, ada yang more to result punya, by the end of the day they want to see the result. Dia ada banyak. By the end of the day kita dekat mana?
pucuk pangkal ni kita kat mana? Kita dekat leadership yang bagaimana? Even kalau kita tengok dari sudut personality pun, even orang yang S pun boleh jadi leader. Orang yang biasa-biasa pun boleh jadi leader. Dia bukan hanya orang yang very yang letter D yang ataupun yang very critical letter C. Tapi semua pun orang menjadi leader. Itu dia punya strength untuk orang S juga mungkin dia punya strength is lagi people oriented. That's why cara dia berbeza. By the end of the day, dia punya result, dia punya goal is the same lah. Kita nak yang terbaik untuk kita punya customer, kita punya jemaah. Kemana tadi? Kalau saya pula, saya rasa perbezaannya sebenarnya adalah perbezaan dia dengan hubungan dia dengan kita, dengan Tuhan lah. Maksudnya apa? Kalau Islamic leadership dia more tu macam dia ajar kita bagaimana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, kalau kita lihat betul-betul kan. Tapi kalau kita macam leadership yang lain, dia more on macam mana kita nak kukuhkan diri kita untuk mendapatkan that result lah. Dia tak semestinya dia akan masuk kepada goal kepada Tuhan juga, sebab dia boleh jadi broad lah. Macam kalau kita nak cakap satu leadership is satu benda maybe yang antara rules yang kita boleh ambil, macam kalau kita leader kita kena bayar fine kan dan sebagainya kan. So actually benda tu macam kita nampak kena bayar fine. Actually kalau kita tengok dari segi yang biasanya leadership, kalau kita nampak rules dia is more to macam dia nak jaga kebersihan. Tapi kalau dalam Islam pula, dalam leadership, bila kita cakap benda tu, sebenarnya kita menjaga kebersihan untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sebab segala amalan-amalan kita atau kadang-kadang perbuatan yang kita laksanakan macam solat semua perlukan kebersihan dari diri kita sendiri. So sebenarnya dia mengukur kita untuk menjadi leader yang lebih baik agar semua kita link ni untuk membentuk peribadi kita sendirilah. Dan tak ketinggalan juga tak ketinggalan juga ialah senjata paling utama senjata orang Islam ialah doa. Okay, mungkin yang westerners mungkin diorang based on effort, tapi kalau kita effort plus doa. Okay, so doa ni memang mainkan peranan lah untuk last ujung lah, sepanjang perjalanan tu doa tu lah yang menguatkan kita. By the end of the day, yang Islamic punya leadership more ke arah ketuhanan, more ke arah kita punya goals iaitu jannah. Tapi kalau yang normal one will be tertumpu kepada keduniaan je lah, yang semata-mata hanya untuk dapat benefit yang diorang nak. Tapi by the end of the day, kita memang together kita ada kita punya own mission dengan mission lah yang kita kena laksanakan. Okey, soalan yang terakhir insya-Allah, bagaimana jika kita dilantik sebagai pemimpin dalam keadaan kita rasa belum bersedia untuk pikul tanggungjawab? Ada kau nak jawab? Untuk saya mungkin kita kan cakap diri kita yang kita belum layak untuk jadi seorang pemimpin. Tapi hakikatnya ini adalah masa kita. Okay, macam kita sekarang, belum masanya lah untuk ke depan. Tapi kerana COVID ni kita dah ke depan. So semua ni sudah diaturkan Allah. Maknanya peraturan Allah itu sangat cantik. Dia ada masanya, memang kena on the spot. So jangan takut, yakin dengan ketentuan Allah dan sentiasa mendengar. Kalau orang kata kita kurang bagus ke apa, sentiasa mendengar dan husnuzon dengan Allah dan minta pertolongan daripada Allah lah. Memang susah tapi insyaAllah you can do it. Just believe in yourself. Dari cakap tak nak buat, kena buat juga Betul. Betul lah. Dari cakap, alamak tak nak berbual apa-apa lah, tak nak berbual apa lah. Last berbual juga lagi. Tapi pasal kalau kita tak buat, nanti dia akan menyusahkan banyak pihak. Nanti ada orang nangis, nanti ada orang yang sedih, atau dia kecap kat Facebook, that kind of thing. Nanti susah. So kita tak nak, kita pun kadang-kadang kena mainkan peranan jugalah. Kalau tak, kita dah menyusahkan orang. So it's really bad lah. Macam gitulah. Kalau bagi saya pula, kalau bagi saya pula kan, kalau kita tengok Rasulullah sendiri, dia di Rasulullah SAW bila dia diangkat untuk jadi rasul, dia sendiri belum bersedia. Jadi tapi kerana bimbingan dan sifat ambil tahu dan belajar dan juga niat yang baik untuk sama-sama membantu dan sebarkan ajaran Islam, saya rasa itu membuatkan dia menjadi seorang leader, seorang nabi, leader, ketua yang cukup baik, yang cukup orang kata tu memang
memang kita boleh menjadi role model lah untuk kita semua. Jadi yang paling penting ialah sikap dan juga niat. Walau kita tak bersedia macam mana sekalipun, tapi kalau niat kita baik, kita tahu apa yang at the end of the day apa yang kita nak capai dan kita mempunyai sikap yang positif, insya-Allah akan dipermudahkan. Ustaz Kamarul? Saya pula, saya rasa we never be ready in anything lah. Maksudnya apa? Kita tak akan ready dalam, kalau kita saya fikir tak ready. Sebab bila-bila pun dia tak akan ready lah. Maksudnya you need to tempuh benda tu dulu, baru you can macam tahu apa dia punya impact. Jangan tunggu sampai aku tak sedia. Tak boleh ada fikiran macam gitulah. Sebab ada setengah orang macam tak boleh sedia lah nak buat ni, belum sedia nak kau belum sedia. Okay. Sebab tu ada planning proses, preparing proses, ada ni semua. Kan kita nak kena pikul tanggungjawab tu, semua orang kena pikul tanggungjawab. Tanggungjawab besar ke tanggungjawab kecil, semua orang ada tanggungjawab mereka masing-masing. Saya ingat satu sekali bila dekat bila nak pergi Mesir, tak silap saya lah. Saya tak ingat siapa yang tanya saya, dah ready nak pergi Mesir. Saya cakap belum ready lah nak pergi kan. Siapa yang ready pergi Mesir, tak tahu pun apa dekat sana pun dan sebagainya. Saya cakap tak takut ke kat sana dan sebagainya. Dia tanya soalan-soalan pelik-pelik lah benda-benda macam gini. Saya cakap memang tak akan ready lah, tak tahu pun apa akan berlaku dan sebagainya. Waktu misalnya ada antaranya bila saya datang saya pingsan first day. Saya teringat cerita tu kan, dia dah kena ujian yang pertama pun dekat situ. So bila dah kat sana baru kita belajar banyak benda. So itu yang buat kita lebih matang, itu yang buat kita lebih macam tahu masak lah, tahu cuci baju lah kan. Kadang-kadang mak kita cuci baju. Macam kita tahu, kita belajar these things lah semua. So bila you dah have that quality, then you know that sebenarnya benda ni bukan senang nak buat. Benda ni macam selalu mak buat je, kita buat mengah-mengah kan. Lagi-lagi masak sebab dia cakap cili tak cukup lah, garam tak cukup lah, garam tukar gula ke apa dan sebagainya. Pernah terjadi, mesti pernah jadi benda-benda tu. So you are never ready in what you do lah. Maksudnya kalau diberikan tanggungjawab, orang kata just do it lah, just do it. Buat je lah, insya-Allah. Kalau kita dah tempuh benda tu, then at the end of the day kita dapat experience, dan insya-Allah the next time kita akan lakukan lebih baik, insya-Allah. So ada apa-apa akhir kata daripada Asatidz sebelum kita tutup? Macam kita cakap tadi 9:45 dah 10:11 dah. So kita ada apa akhir kata yang kita mungkin nak cakap, insya-Allah? Tak dengar. Okay, kita memang selalu cakap yang kita belum ready, tapi tak apa, kita go je, #go je. Tapi by the end of the day, kalau kita buat salah, kita akan mesti learn from that mistake lah. Jadi dia tak berulang lagi. Dia macam jangan, macam every year is the same. Salah buat lagi. So macam dia tak akan membentuk anda menjadi peribadi Muslim. Kalau kita salah, kita belajar and stop the same mistake, insyaAllah kita akan perbaiki lagi mutu leadership kita akan jadi lebih baik, insyaAllah. Kalau saya tak akhir kalam 4 perkara sahaja. Sekiranya kita diletakkan sebagai dia dilantik ataupun dipilih untuk jadi leader, yang pertama sekali ingat untuk adakan syura, minta pandangan, jangan syok sendiri. Yang keduanya, kita kena ada muhasabah, supaya kita kena reflect apa yang kita buat ni betul ataupun tidak. Yang ketiganya, kita kena ada sifat, subhanallah, jangan lupa, hari tu banyak lupa kena doa, kena sentiasa doa sepanjang perjalanan, semoga Allah permudahkan setiap urusan. Dan yang terakhir, berikan yang terbaik, just give your very best, insya-Allah segalanya akan dipermudahkan. Alhamdulillah. Okay, terakhir daripada saya, insya-Allah saya teringat dalam satu hadis Rasulullah SAW cakap, Rasulullah SAW qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya setiap daripada kita adalah pemimpin dan akan diminta bertanggungjawab daripada atas kepimpinan kita. So dalam hadis ni kalau kita nampak, kita semua ni sebenarnya pemimpin. Nak tak nak sebenarnya kita dah dipilih untuk memimpin. Memimpin apa? Memimpin diri kita yang pertama, dan yang kedua adalah orang sekeliling kita. Jadi kalau dalam ayat ini cakap kita dah dipertanggungjawabkan, jangan kita letak benda tu, atau jangan kita cakap taklah aku ke pemimpin pun, aku orang bawah. Orang bawah pun, yang bawah kita pun kan, kita adalah pemimpin untuk diri kita dan kita akan dipertanggungjawab. Kalau kita kerja sebawah-bawah mananya pun, kalau kita tak ada keluarga, kita pun pemimpin untuk keluarga kita kan. So apa kita nak letak kat sini adalah pada akhirnya setiap kepimpinan tu
kan akan dipersoalkan. Sebab kenapa seorang pemimpin yang baik ke dan sebagainya, macam dia ada kualiti-kualiti tu, tapi kalau dia tak jaga juga apa yang telah diajarkan kepadanya, atau mungkin dia tak sampaikan that quality kepada information, Islamic education kepada orang-orang yang di sekeliling dia, takut-takut dia akan dipersoalkan nanti di akhirat nanti. Jadi ingat bahawa jangan kita happy-happy ke atas tu 5 figure ke 7 figure ke, setiap tu akan dipersoalkan juga. So at the end of the day, ingat seorang pemimpin, kalau idola seorang pemimpin tu memang semua orang nak ciri-ciri yang baik tu. Semua orang nak ciri-ciri yang orang kata dengar ni dengar tu. At the end of the day, kalau kita tak buat pun macam sia-sia sajalah. Macam cakap tapi tak buat. Itu pun ada juga orang macam gitu. Jadi elakkan daripada macam gitu, insya-Allah. Itu sedikit sebanyak akhir kalam kita. Ada apa lagi nak akhiri, Ustazah? Tak ada? Okey. Sebab timing pun dah macam dah 10 ni kan. Okey. So terima kasih kepada para dia terus. Okey. Terima kasih kepada para penonton dan pengarah rahmat Allah. Sebelum saya tutup, kita ingatkan kan ibadah korban kita, insya-Allah lagi 1 minggu je tinggal. 24 Julai nanti kita akan tutup. Kita ada laksanakan ibadah korban untuk siapa yang interested. Insya-Allah kita ada 2 korban, overseas korban dengan modified korban. Overseas korban ni kita akan berikan semua daging-daging dia kepada tempat fakir miskin. Di antaranya adalah kalau kambing di Somalia, di Indonesia, di Rohingya dengan Yaman, dengan harga $210. Dan juga kalau India pula, kita ada lembu, dia 500, dan kat Kenya pula 1,100. Kalau modified korban ni pula kita ada laksanakan dekat Australia, yang mana daging tu akan balik kepada kita dengan harga $330. Kita masih ada lagi 1 minggu je. InsyaAllah kalau ada siapa yang berminat untuk melaksanakan korban ini, marilah bersama-sama dengan Masyarakat Istiqamah. Semoga amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mari sama-sama kita doakan untuk Ustaz Farhan agar dimudahkan segala urusannya, insya-Allah. Okey. Dengan itu kita mohon maaf kalau ada salah silap daripada kita sendiri. Kalau yang baik ini semua datang dari Allah, dan yang tidak baik atau yang buruk itu datang dari kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten tu Allah teadroim, beten pretedim kerkoim. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أني مجدرج كوكو مدلي